Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, cinta tadabbur Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sudah masuk 24 Ramadan 1443. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. InsyaAllah ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 19 sampai ayat 24. Panjang sikit dia punya perbahasan. Bila ayat panjang, huraian kena pendek. Itu pena yang letak, pena penulis kitab ni. Dan dalam kitab At-Tafsir Al-Munir pun lebih kurang juga. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah, Allah Al-Latif, yang bersifat dengan lemah lembut, menyayangi hamba-Nya. Dan juga Allah Ta'ala juga memperingatkan bahayanya syirik. Sama ada syirik menyekutukan Allah ataupun syirik dalam ibadat, iaitulah sifat riya, nak tunjuk ke orang dan lain-lain. Dan syirik dianggap sebagai satu kezaliman. Dan juga kita akan bincang tentang galakan supaya bertaubat. Orang-orang yang khianat kepada Islam, mereka akan menerima padanya balasannya yang cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini panjang, kita akan baca 2-3 ayat ya. Kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat kita berapa? 1058. 1058 Jawi punya. Ayat 19. Bermula ayat 19. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Baik, saya kata dulu. Ayat 19. Ayat 19. Allahu latifun bi'ibadih.
Allah maha lembah lembut tadbirnya. Latif, halus, tersusun, banyak makna latif tu. Allah latifun bi'ibadihi, maha lembah lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang telah ditetapkan. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah lah yang maha kuat lagi maha berkuasa. Para jemaah sekalian, ayat ini kita tengok munasabatul ayat, susunan ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran yang mengandungi dalil-dalil yang begitu teliti, halus. Ini menunjukkan kepada lutfillahi bi'ibadihi, belah kasihan Allah kepada hamba-hamba dia. Jadi Allah Ta'ala turun kepada kita kitab yang mengandungi segala perkara yang kita perlukan, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka eloklah disebut sifat Allah Ta'ala itu latifun bi'ibadihi. Dan juga dalam ayat yang lepas, Allah nyatakan kumpulan yang berpecah belah, yang tak mau ikut Islam, mereka itu akan mendapat azab yang berat. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini kasih sayang Allah Azza wa Jalla sentiasa kepada hambanya dengan menurunkan kitab, menyatakan hujah, dan memberi peringatan tentang kewajipan kita masing-masing. Maka Allah latifun bi'ibadihi, ay Allahu balighul lutfi bi'ibadihi, maknanya sangat kasih sayang, susun atur Allah Ta'ala kepada hamba dia tu, maka dipermudahkan segala kebaikan. Allah Ta'ala hantar mari rezeki-rezeki dengan jalan yang kita pun tak tahu dari mana datangnya rezeki. Tak tahu mana rezeki. Semua makhluk, yang mukminnya, yang kafirnya, hayawan-hayawannya yang melata di atas bumi, yang duduk jalan dalam bumi, yang duduk terbang di udara, yang duduk berenang dalam air, semuanya ada bahagian masing-masing. Maka cuma perbezaan tu ketara. Bagi orang mukmin, Allah Ta'ala nak tengok kita syukur ke tidak. Bagi orang yang kafir, Allah nak tengok adakah mereka akan sedar akhirnya bahawa yang memberi rezeki kepada mereka Allah, bukannya benda lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun lima yasha. Inna Rabbi latifun lima yasha. Mana? Tuhan aku ni sangat lemah lembut dia, kasih sayang dia kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Ta'ala bagi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya mengikut hikmah dia. Kalau kita mikir dengan otak kita, naik geram juga, tengok dah. Puak kafir dah lah syirik pada Allah Ta'ala. Luas pula rezeki dia banyak. Dia buka kedai jual apa saja pun laku. Kan? Buka kedai makan piah cot ni atas kepala Pak Haji, makan juga di kedai orang tak mandi junub. Nak kata apa? Ini di antara benda ajaib dalam dunia. Jangan benda ajaib dalam dunia ni. Boleh. Pak Haji, Pak Lebay ke duduk makan kedai kopi orang tak mandi junub. Tapi begitulah. Makin lama makin nak kiamat, makin manusia makin celaru. Kemudian Allah nyatakan sifat dia, wa huwal qawiyyul aziz. Allah Ta'ala bersifat dengan kamalil quwwah, sempurna kekuatan dia, langsung tidak ada kelemahan.
dan juga Al-Aziz muttasifu bi kamalil izzah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sempurna kemuliaan. Itu sifat Allah Ta'ala, dua sifat di sini. Wa huwal qawiyul aziz. Allah bila disebut rezeki, biasanya bila Tuhan sebut rezeki, dia akan sebut sifat dia. Qawi, aziz. Aku kuat, jangan takut. Bajet aku cukup. Bajet untuk kamu nak makan minum cukup. Tapi jangan lupa, Al-Aziz, kalau derhaka, tak taat, Aziz dengan mana Allah Ta'ala yang gagah. Maknanya jangan main-main lah. Gitu. Ibarat kata jangan main-main. Aku bagi rezeki bukan nak suruh senang-senang gitu je. Tapi kena ingat rezeki itu dari Allah. Dan kamu semua kena kembali patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya itu. Allahu Akbar. Tengok ayat ni, kenapa Tuhan sebut tentang harsa. Harsa itu makna tanaman. Cucuk tanam. Kita pergi ke munasabah dulu. Setelah Allah Ta'ala nyatakan sifat dia latif, banyaknya kebaikan yang Allah Ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, maka kita orang beriman mesti berusaha untuk melakukan yang terbaik yang diradai oleh Allah, menjauhkan diri daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Dalam ayat 19 Allah nyatakan tentang rezeki. Yarzuqu man yasha. Allah yang bagi rezeki. Maka dalam ayat ini 20 dia sebut tentang zakara hadisal kasbi. Cerita tentang usaha, kerja buat. Yuridu harsa. Harsa ni cucuk tanam. Ini menunjukkan bahawa kita nak makan kena cucuk tanam. Tidak mudahlah nak dapat tu. Nah, cucuk tanam ni dia lama masa. Ada pokok yang 7 tahun baru berbuah. Pokok berapa 7 tahun buah? Durian. Ada jenis sayur lah seminggu 2 minggu boleh kutip. Bagaimana kita nak makan sayur kalau dia 7 tahun baru boleh makan? Jawabnya mati kering lah kita. Jadi Allah Ta'ala bagi pokok yang tahan lama, dia pun lama nak berbuah. Sayur yang boleh dimakan selalu, dia pun naik secepat dan dia mati cepat. Allahu Akbar. Maka Allah nak nyatakan dalam ayat ini latif, dia pemberi rezeki. Maka Allah nak ajar kepada ayat yang kita baca ni supaya ada sifat zuhud dalam dunia hidup kita ni, biar ada sifat zuhud. Maka Allah gambarkan man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa dia nak mencari usaha dia untuk akhirat. Apa dia untuk akhirat? Adakah kita kena tidur di masjid, duduk di masjid, iktikaf je, tak pergi kerja, tak pergi menoreh, tak pergi menyangkul, tak pergi cari ikan, tak pergi berjabat, tak pergi pasar? La. Semua tu kita kena pergi. Tapi dengan niat yang baik. Itu dia panggil niat dengan. Sebab itulah dia kata yurid harsal akhirah. Kita kena niat yang baik. Kenapa awak pergi ke kebun tu? Cari rezeki yang halal. Untuk apa? Untuk nak beri makan isteri dan anak-anak. Yang lebih tu nak infak, nak wakaf. Semua tu kerja akhirat nama dia. Tapi kena buat benda yang baik lah. Nak gimana tu? Nak pergi cari rezeki. Untuk akhirat. Apa dia rezeki awak? Jual dadah? La. Jual rokok? La. Jadi kita kena ingat. Benda yang haram dia tak akan jadi halal. Walaupun dengan niat baik. Yang boleh niat baik, dengan niat baik, perkara yang harus dengan niat baik, dia akan jadi berpahala.
Itu yang panggil harsal akhirah. Kerja dunia tapi untuk akhirat. Kita nak pergi kerja ni untuk dunia. Nak pergi cari duit, cari fulus, cari makan. Tapi oleh kerana kita niat baik, keluar daripada rumah, semata-mata kerana nak cari rezeki yang halal, untuk infak, untuk nafkah, untuk sedekah, maka perjalanan kita keluar rumah, sampai balik rumah, dikira beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah keluarnya kata-kata slogan, bertani, suatu ibadah. Orang pergi ke laut, dia panggil apa? Nelayan, satu ibadat. Tapi kalau kita tak niat apa, mau gimana? Nak pergi cari makan. Apa? Nak mentah ke darah. Boleh mentah ke darah. Pahala tak boleh. Sebab dia tak ada niat yang baik. Ini penting dalam usaha kita, kita mesti letak di depan mata kita, amal kita ni untuk akhirat. Kalau kita niat dengan baik, insya-Allah Allah akan beri pertolongan kepada kita. Banyak dah kita dengar cerita-cerita orang bagaimana dia dapat rezeki yang banyak sebab dia pemurah. Allahu Akbar. Murah dia. Pokok dia tu, dia tak isytihar lah, pokok aku ni wakaf. Kalau isytihar, tak dia nak makan ketua lah, orang pakai ambil. Tapi kalau orang ambil, memang dia reda. Dia tak mau declare. Kalau declare dia tu, Ustaz, tak ada besar buah ni habis. Tapi kalau orang ambil, dia reda. Kalau orang tak ambil, dia pula bagi. Kita kata Alhamdulillah. Baik. Itu kumpulan yang pertama, kumpulan yang bekerja untuk akhirat. Kita pindah pula kepada kumpulan yang kedua. Baik, sebelum tu Allah kata apa? Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Maka kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikendakinya itu. Apa dia tambahan? Dengan sebab kita niat baik, kebun kita ni sepatut boleh 20 kilo jadi 40. Kita tu itu timbangan dunia. Kata di ulama tafsir, dia kata apa? Nazid lahu fi harsihi, kami tambah lagi, ai az-ziyadatu fi thawabil amal. Allah Ta'ala tambah pahala dia bekerja. Kita kerja tetap kerja, cari makan kena cari makan, tapi dengan cara niat yang baik, kerja pula yang yang harus, maka dia boleh pahala tambahan. Satu. Ada kata juga wa antakuna ziyadah fil amal. Tambahan dari sudut kerja berlaku juga benda tu. Maknanya kita permudahkan urusan dia, permudahkan urusan. Siapa dia niat untuk akhirat, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Karena itu kita kena sentiasa niat baik, letak depan mata kita akhirat. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang kedua. Apa jadi? Ayat yang sama. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata. Kerja dia nak gimana? Cari makan. Buat apa mentak darah? Buat apa nak bangga? Buat apa nak lawan orang sebelah? Sebab dia beli kereta besar, saya nak kereta besar juga. Dia tak ada kait dengan akhirat. Apa jadi? Kami berikan kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan. Tak boleh lari dah. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Allah. Dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Masya Allah. Silap langkah, silap niat. Apa jadi para jemaah? Kita akan rugilah, rugi pahala. Dan belum tentu kita kaya juga. Belum tentu dia kaya. Pahala satu rugi, kaya belum tentu. Sama juga dengan orang tak sabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Allah uji dia sakit, dia duduk bertempik. Wah, duduk melau, marah sana, marah sini. Pergi hospital kena nunggu lama, sumpah hospital. Pergi jumpa ustaz minta air tawar, tak jadi, sumpah ustaz. Habis orang dia sumpah. Bini dia lambat mari ubat, sumpah bini. Ada.
Orang lagu ni khasirad dunya wal akhirah, dia rugi dua-dua. Di dunia pun penyakit tak hilang. Lainlah kalau kita supah orang, penyakit pun hilang. Tak apa juga. Penyakit tak hilang, pahala yang hilang. Allahul musta'an. Rugi. Allahu akbar. Jadi para pelajar, ahli-ahli tadabbur, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Isra ayat 18 dan 19. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Siapa nak segera, nak dapat pulangan segera atas dunia, halal haram tak kira, riba rasuah tai belaka, ambil lah. Tapi di akhirat yaslaha, akan disumbak ke dalam neraka jahannam, na'uzubillah. Tapi ayat 19, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Itu sebalik pula. Siapa dia nak akhirat, berusaha untuk akhirat, wa huwa mu'minun, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Masya-Allah. Ini ayat ni kita tafsir dengan apa? Tafsir dengan ayat tu lagi. Jadi siapa dia nak akhirat, dia akan dapat dua-dua, dunia boleh, akhirat pun boleh juga. Kemudian kita tafsir dengan hadis Nabi SAW dengan hadis ni. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashir hadhihi al-ummah bis sana'i war rif'ah. Dengar ni para jemaah sekalian. Nabi kata bashir, berilah khabar gembira kepada umat aku ini bis sana'i war rif'ah, dengan duduk dengan ketinggian yang tinggi dan juga pangkat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wad-din wan-nasri, dan agama dan pertolongan Allah. Wat-tamkini fil ardi, dan mereka akan mendapat kekuasaan di bumi. Siapa? Orang yang beriman, Allah Ta'ala angkat darjat dia, agama dia baik, pertolongan Allah dapat, kemenangan di atas muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirah lid dunya. Dengar, siapa dia buat kerja untuk akhirat, tapi dia nak ambil pulangan dunia semata-mata, lam yakul lahu fil akhirati nasib, dia tak ada lagi bahagian pahala di akhirat, tidak ada. Ini kita takut hari ni. Kita buat kerja banyak, tapi pahala di akhirat tidak ada. Sebab riak, sum'ah, nak tunjuk pada orang, takabur, semua tu pengikis pahala, penghapus pahala. Kerjanya dapat, kerjanya banyak, pahalanya tidak ada. Hadzal hadis rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa Ibnu Hibban wal Hakim wa bi sanadin sahih. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita belajar betul-betul. Jangan duduk main-main tentang akhirat ni, supaya kita kena letak itulah di antara perkara yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak, maka Allah Taala akan beri kepada dia. Nak akhirat, dia boleh dunia sekali. Tapi kalau nak dunia saja, akhirat hilang, na'udzubillah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayat daripada Zaid bin Thabit. Tulis hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu, siapa dia jadikan dunia ni agenda besar hidup dia, dia mikir pagi petang dunia, farraqallahu alaihi amrahu, Allah Ta'ala akan pisah-pisahkan urusan dia. Terpisah maknanya, pecah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran duduk antara dua mata dia. Fakir, tamak, tengok orang nak selalu, tengok dunia titik air liur, kata orang, menitis air liur. Kelantan kata titik air liur tengok dunia. Apa jadi? Al-dunia tidak akan datang, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tak mari tulis setakat mana Allah Ta'ala tulis rezeki dia. Ingat, siapa dia tamak nak ke dunia, kepakiran duduk di antara dua mata dia. Mana mata dia tu mata tamak, dia panggil mata lalak.
bukan mata lebah. Wa man kanatil akhiratu hammahu, siapa dia jadikan akhirat itu niat dia, kepentingan hidup dia, keutamaan hidup dia letak di akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah Ta'ala kumpulkan untuk dia segala urusan. Rezeki datang min haitsu la yahtasib, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hati dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dunia datang merengek nak masuk dalam poket dia, walaupun dia aku tak nak dunia, tapi dunia datang. Hadis ni rawahu Ibnu Majah wa Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Tanda pelajar-pelajar hadis ni besar. Siapa dia jadikan dunia agenda hidup dia, kepakir hidup celah mata. Siapa dia jadi akhirat agenda hidup dia, ghinahu fi qalbihi, hati dia jadi kaya. Terkaya dalam hati. Orang kaya dalam hati ni panggil orang qanaah, orang yang tidak tamak nak orang. Allahu akbar, mana kita? Wa ma lahu, tapi siapa dia yang jadikan dunia yang besar, maka dia tidak ada bahagian lagi dalam akhirat nanti, na'udzubillah. Mari kita pindah kepada ayat lain pula. Banyak lagi ayat ni. Ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Ayat ini berat benar ni. Allah Ta'ala mencerca puak-puak yang mengambil undang-undang lain daripada undang-undang Allah. Tak kiralah undang British ke, orang panggil undang Mak Saleh ke, undang Jepun ke, undang siapa ke, undang Melayu ke, yang tidak mengikut syariat Allah Ta'ala, maka seolah-olah mereka mencari agama lain daripada apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Ini bahaya sekali. Am lahum syuraka' syara'u lahum minad din ma lam ya'zim billah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala tak izin dia buat. Banyak lagi ayat. Tuan-tuan tandalah. Saya beri nombor ayat. Surah Al-Ma'idah ayat 103. Ini perangai puak kafir. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Itu semua tak jenis-jenis orang panggil binatang yang diberi kepada berhala. Umur dia sekian, menata beranak pada perut sekian, kita tak boleh kosik. Ini untuk berhala. Dia puak kafir. Kemudian ayat 31 surah At-Taubah, Allah kata ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Puak-puak ahlul kitab menjadikan pendeta-pendeta mereka Tuhan lain daripada Allah. Sebab apa? Sebab mereka dengar kata halal haram dibuat oleh pendeta, tidak ikut kitab Taurah dan tidak ikut Injil. Mari zaman kita hari ni tidak ikut Quran. Undang-undang kita dengan mengundi. Siapa setuju kata setuju, setuju. Walaupun benda tu bercanggah dengan Quran dengan hadis. Ini dia panggil undang-undang jahiliah. Undang-undang yang menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla, cukup berbahaya tuan-tuan. Hati-hati puak-puak apa ni buat perundangan-perundangan ni. Jangan duk langgar perintah Tuhan. Baiklah. Tentang perundangan ni kita dah bicara dalam siri yang lepas. Nak ringkas je di sini. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang melakukan demikian. Jadi maknanya Allah Ta'ala tetap dah umat ni, pakarlah undang-undang orang putih ke, undang-undang Jepun ke, undang-undang apa, Tuhan tak ambil tindakan lagi selagi dia tak mati. Bebaslah. Tapi mungkin orang dulu berbeza, langgar aja SOP Tuhan, mari selalu bala. Di akhir ayat Tuhan kata,
Wa innal zalimina lahum azabun alim. Wa innal zalimina lahum azabun alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan boleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tanda pelajar, zalim di sini iaitulah zalim yang paling dahsyat sekali zalim. Apa dia? Melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian zalim sama-sama makhluk. Itu semua itu kezaliman. Yang kita nampak sebelah mata, ya, kita nampak ya, oh dia ni baik. Dia baik dengan orang tapi tak baik dengan Tuhan. Dia zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia syirik. Itu zalim. Orang ni, oi baik ni. Kuat pergi Mekah tapi zalim. Rapah tanah orang, rapah harta orang, pukul orang, buat tuduhan pada orang. Zalim. Di banyak jenis kategori zalim. Baik, kita pergi kepada ayat 22. Bagaimana kesudahan orang zalim? ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang zalim takut, ngeri akan balasan buruk bagi kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Orang zalim pada hari kiamat orang panggil menikus. Sebab apa? Dia tahu hari ini hari pembalasan. Allah Ta'ala akan dedahkan segala perbuatan. Atas dunia dulu tak apa. Lepas kita buat zalim kepada orang, kita lantik 10 peguam untuk nak membela kita. Lantiklah 20, 30 pun. Kalau lepas atas dunia ni lepaslah. Tapi di akhirat kita ada perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa peguam, tidak ada hakim yang boleh dirasuah, tidak ada peguam bela yang boleh duk main depan kita. Semuanya akan bercakap dengan ketelusan, bercakap benar. Kalau mulut nak kelentung, Allah tutup mulut. Tangan yang bercakap. Tangan ni lah tampar budak ni dulu. Tangan ni lah bagi sumbat lada dalam mulut. Contohnya kita kata. Biarlah, nak kata apa. Allahu Akbar. Kita akan tengok puak-puak kafir apa jadi. Sedang azab seksa itu tetap menimpa mereka, kena dia. Orang-orang zalim kena azab. Orang yang beriman macam mana? Wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh bersenang lenang dalam taman-taman syurga. Mereka beroleh apa sahaja yang mereka sukai di situ Tuhan mereka. Mau nak makan apa? Orang tua kapur kata budu ada ustaz, ada dia dalam syurga. Tapi tak busung budu. Ikan pengasam ada, tapi tak busung. Ikan pengasam kita ni Allah 4 kali sabut tangan bau lagi dah. Memang tak apa. Ikan pengasam ke ikan bekok? Ikan bekok ikan pengasam beza ke? Beza. Ya busuk lah kau tapi. Bagai busuk tu dia panggil. Tak apa nak makan lah. Budu ada, tapi bukan budu hak busuk kita ni. Yang pentingnya apa yang kamu nak. Allahu Akbar. Fi rawdatil jannat. Bersenang-senang dalam taman-taman syurga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka beroleh apa saja yang mereka sukai di sisi Tuhan mereka. Mu nak gapo? Semua ada. Ma tashtahi al-anfus. Apa yang kita mikir nak, Allah Ta'ala bagi boleh belaka. Nak makan buah ke, nak makan tu, makan ni, semua dapat. Yang penting lah ni kita tak sedap mikir nak atas menu ke Tuhan. Yang kita kena mikirnya macam mana kita nak sampai ke syurga. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang sangat besar. Allahumma ja'alna min ahliha, kata. Ya Allah jadikan kami orang yang layak mendapat syurga, mendapat kelimpahan yang besar daripadamu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Itulah kita dengan Allah Azza wa Jalla sentiasa minta, berdoa banyak-banyak di bulan Ramadan yang mulia ini. Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah lepaskan tengkuk kami ini
dua ibu bapa kami, isteri dan anak-anak kami, orang yang kami sayangi, orang yang berpesan kepada kami, pelajar-pelajar dan murid kami ini daripada api neraka. Banyak doa. Dekat-dekat nak buka puasa kita doa, waktu tarawih doa, waktu tahajud doa. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 23, kita tak banyak huraian di sini. Cerita orang mukmin, bagaimana apa yang mereka dapat. Masya-Allah. Kita dengar ni kena semangatlah. Jangan dengar saja. Lepas dengar ni tak ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gambarkan akan dengannya limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gembirakan dengannya. Yubashir, bashir dengan makna gembirakan. Dengannya akan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, terimalah limpah apa ni? Khabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku disebabkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Nabi kata, Nabi bagi tahu kepada Abu Jahal, geng-geng Pak Abu Mekah, dakwah aku ni aku tak minta upah, tak minta bayaran, tak minta royalty, tak minta tu, tak minta ni. Yang aku minta satu ya, kita ni anak beranak, kita ni keluarga, berilah kasih sayang kepada aku, jangan hina aku, jangan duduk main, duduk sekat dakwah aku. Itu yang aku minta. Tengok nota di bawah. Panjang nota ni. 1593, yakni katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah yang menentangmu, aku tidak mengharapkan sebarang faedah daripada kamu tentang segala yang aku sampaikan kepadamu. Aku bukan nak pangkat kedudukan, bukan nak ambil duit. Kerana faedahnya akan terpulang kepada kamu sendiri kalau kamu patuh menerima ajaran Islam itu. Tetapi kalau kamu menolaknya, maka yang aku harapkan dari kamu hanyalah kasih mesra berdasarkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu, dan dengan itu kamu tidak akan memusuhi, mengganggu atau menyekat daku daripada menyebarkan Islam pada orang-orang yang bersedia menerimanya. Nabi main psikologi. Dia panggil diplomasi. Psikologi, diplomasi, bahawa Nabi SAW bagi tahu kepada orang Mekah, aku bukan minta duit, bukan minta kedudukan, aku naknya bagilah atas dasar hubungan kekeluargaan, biarlah kita berkasih mesra. Itu je nak. Tapi apa boleh buat? Kasih mesra tidak ada lagi. Yang adanya apa? Yang adanya penentangan daripada Abu Jahal, pak saudara dia Abu Lahab, segala pak Abu di Mekah. Apa yang mereka tak buat kecuali mereka telah menghina Nabi sehina-hinanya pada saat itu. Allahu Akbar. Dalam ayat ini, Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Annahu su'ila an qawlihi, orang tanya apa makna illal mawaddata fil qurba. Nabi kata aku minta kasih sayang atas nama keluarga. Faqala Sa'id bin Jubair ni tabi'in. Dia kata qurba ali Muhammadin. Maknanya qurba ni keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kata ajilta. Gopo hawa, sabar dulu, jangan lorak. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun batnun min Quraisy illa kana lahu fihim qarabah. Maknanya semua orang Quraisy ada pertalian kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
illa antasilu ma baini wa bainakum minal qarabah. Mana Nabi minta supaya kita jangan balas sebab kita ni anak beranak. Kalau mu tak setuju dengan dakwah aku, mu tak usah terima, tapi jangan pukul aku. Jangan khianat pada aku. Panjanglah cerita ayat ni. Ada orang kata ayat ni menunjukkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di ulama tafsir bukan begitu. Sebab apa? Sebabnya waktu ayat ni di Mekah, Ali belum kahwin lagi dengan Fatimah. Mana ada Hasan dengan Husain belum ada lagi. Jadi ayat ni mawaddah bil qurba, maknanya Nabi dengan Quraisy di Mekah. Nabi dengan Quraisy di Mekah. Baik, kita ringkas ayat seterusnya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Sesungguhnya Allah amat pengampun. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, wa man yaqtarif hasanatan. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, kami tambahi baginya kebaikan dengan menggandakan pahala kebaikan itu. Siapa dia benar baik, pahala berganda. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya orang yang bersyukur kepadanya. Jadi Allah Ta'ala sifat dia Ghafur, memaafkan kesalahan, dan Allah Ta'ala juga berterima kasih kepada hamba dia yang bersyukur, akan beri balasan yang baik. Baik para pelajar sekalian, itu di antara ayat yang kita bincangkan. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan ia telah mereka-reka perkara dusta terhadap Allah. Dia tuduh Nabi kata bohong, melawak macam dia juga. Dia kata apa? Fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Sebenarnya tidaklah patut mereka berkata demikian, kerana Allah berkuasa jika ia menghendaki menutup hatimu dan ingatanmu daripada menyatakan apa yang engkau telah nyatakan itu. Wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Bahkan ia memberimu kuasa menyampaikan perintahnya, maka semua kenyataan yang engkau sampaikan adalah benar belaka. Dan sememangnya Allah tetap menghapuskan perkara yang salah, serta ia menetapkan yang benar dengan kalimah-kalimah wahyunya dan keputusannya. Apa dia cerita ni para jemaah sekalian? Bila puak kafir mai kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, Allah Taala bagi tahu di sini, in yasha'illahu yakhtim ala qalbi. Jadi kalaulah Muhammad ni betul-betul tipu, ajaran dia ajaran menipu, Allah Ta'ala akan cop di atas hatinya. Allah Ta'ala akan tarik balik Quran yang diberi. Ayat ni lebih kepada ayat nak bagi tahu kepada kafir. Mana kalau dia tipu, Allah Ta'ala akan cop atas hati dia sebagai penipu. Dan kalau dia bawa benda yang batil, yamhullahul batil, Allah Ta'ala akan hilangkan kebatilan itu. Jangan takut. Aku jaga agama aku ini. Aku jaga agama aku ini. Satu, ada juga tafsir yang mengatakan bahawa Nabi SAW tak usah sibuk lah. Rasulullah SAW tak usah duduk susah hati apa-apa. Dan Allah Ta'ala sudah tetapkan hati Nabi SAW. Hati Nabi sudah tetap. Dan yamhullahul batil, segala kebatilan yang dibuat oleh puak kafir, Allah Ta'ala akan hilangkan. Jadi ada dua huraian lah di sini. Dua huraian.
Satu huraian lebih kepada cabar puak kafir. Mana kalau Nabi tak betul, Allah Ta'ala akan hilangkan dia. Kebatilan tidak disokong. Jadi ada juga huraian yang mengatakan bahawa kebatilan akan hilang, Nabi akan menang. Itu dua huraian. Kita boleh terimalah. Penjelasan-penjelasan ni, para ulama ini panjang dia punya perbahasan. Maknanya kalau Nabi ni nipu, Allah Ta'ala akan dedahkan penipuan dia. Sebab itulah orang-orang menipu atas dunia ni tak lama terdedahlah dia perbuatan buruk dia tu kepada orang. Maka Allah Ta'ala akhir ayat tu kata, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Maknanya kalau Muhammad tipu, mu jangan bimbang, aku tahu. Tapi kalau kamu tipu, Allah Ta'ala akan hilangkan kebatilan yang kamu bawa. Jadi, itulah dipanggil munasabatul ayat. Susunan ayat ini Tuhan kata apa kepada puak kafir, mu jangan duduk mikir panjang lah. Allah Ta'ala akan selesaikan masalah ni. Tapi, apa boleh buat, mereka tak berfikir, jadi tak tahu apa dia. Maka gitulah. Tamaklah huraian ayat 19 sampai 24. Sekarang ni kita mengutip 5 faedah secara ringkas. Tulis. Faedah yang pertama, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah Ta'ala itu sangat lemah lembut dia kepada hamba dia. Ulama tadabbur kata apa? Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan sifat dia kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala cerita sifat dia kepada hamba-hamba dia untuk apa? Apa faedah? Dengan ni pelajar, apa faedah? Faedahnya bila kita kenal Allah, bila kita kenal Allah, ini sifat dia, ini apa ni? Ini sifat Allah Ta'ala, jadi kita kena tamak, semangat, mencintai Allah sebab Allah Ta'ala sangat cinta, sangat sayang dia kepada hamba-hamba dia yang beriman. Dan yang kedua, kita kena yakin bahawa kebaikan Allah Ta'ala itu akan sampai kepada semua hamba-hamba dia. Sebab itu Tuhan kata, latifun yarzuqu. Allah Ta'ala sifat lemah lembut, dan dia beri rezeki. Rezeki ni semua, kafir ke, mukmin ke, semua kaya belaka. Kaya belaka. Kita kalau tengok orang kaya, kita rasa nak kaya juga. Tapi kalau kita tengok kau susah nak jaga harta, tak mau kaya kita. Allahu Akbar. Malam tadi sahabat-sahabat kita ajak bagi tazkirah kepada orang yang tak berjalan atas bumi. Dia main atas udara sama ni. Ni buah-buah hak saya kat penerbangan. Jalan atas udara. Oh suka pak dia. Mari jalan naik. Kita berasa nak beli juga kata, tapi masalah kita kalau ada helikopter ni cabut ataklah masuk kapur. Dah. Turun sini pondok-pondok buruk ni cabut habis zin, dia kata apa? Kuat kipas dia tu. Kita kata tak apalah. Radina bima qasamallahu lana, kita sudah redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Alhamdulillah. Jalan atas bumi lah. Baik. Maknanya ayat ini mengatakan bahawa Allah Ta'ala latifun yarzuqu. Allah Ta'ala tu lemah lembut. Dia bagi rezeki. Liman yasha. Bukan semua. Rezeki itu luas. Tapi bagi orang yang dikehendakinya luas. Ada orang sempit. Tapi asas rezeki, tulis itu. Asas rezeki semua dapat. Asas rezeki semuanya dapat. Yang lain. Kalau kata rezeki tak dapat, lain macam. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Faedah yang kedua. Ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah. Siapa dia nak kedudukan pahala di akhirat. Usaha akhirat. Ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, man yu'sir dunyahu ala akhiratihi. Siapa dia melebihkan dunia daripada akhirat, maka dia tidak ada bahagian di akhirat kecuali neraka, na'udzubillah. Dan atas dunia pun tak dapat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ni sama, tafsir Ibn Abbas ni sama dengan hadis
man kanatid dunya hammahu tadi yang kita baca tadi. Siapa-siapa jadikan dunia tu agenda besar hidup dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran duduk celah dua mata dia. Mata dia mata fakir. Nak tomok siang malam. Tapi kalau kita letak agenda akhirat depan mata kita, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Taala jadikan kekayaan dalam hati kita. Bila kaya hati, kata orang laisal ghina ghinal bukanlah kaya tu kaya banyak harta, walakin ghinan nafsi. Betul-betul orang kaya, orang yang kaya jiwa. Orang kaya betul ni, kalau dia bakhil kupi tak buat faedah juga. Allahu Akbar. Dalam ayat yang sama, ayat ini memberi galakkan kepada kita supaya banyak usaha kita, semua kita kait dengan akhirat belaka. Buat apa pun kait dengan akhirat. Ni kenapa makcik-makcik ni? Nampak sibuk duduk masak. Nak ambil pahala orang buka puasa. Tapi mari kadang-kadang mari cabaran mari. Letih, penat. Macam-macam cabaran, kita kata kecil cabaran tu nak berbanding dengan pulangan besar yang kita dapat. Bayangkan kita buat makannya dimakan oleh 300-400 orang. Saya tak ada duit siang pun, tak payah sen. Kita duduk kat bawah, duduk potong ikan. Itu semua tu pahala besar belaka. Jadi kita letak yuridul akhirah. Ayat ini sekali lagi ulama mengatakan kepentingan niat. Allah kata man kana yuridu, siapa dia nak akhirat. Maknanya kita niat nawaitu kita untuk akhirat. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia kebaikan. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan sebut innallaha ghafur. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Innallaha ghafur, maha pengampun dia kepada hamba-hamba dia. Ayat 23, Ghafurun Syakur. Maknanya ayat ini menunjukkan kepada orang yang berdosa, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah bagi tahu kepada kita sifat dia Ghafur. Apa nama Ghafur? Pemaaf, pengampun. Jadi bila Allah Ta'ala itu maha pengampun, jadi kita ambil peluang Allah Ta'ala ampun itulah dengan kita berdoa, kita bertaubat daripada dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa yang kita yang tersembunyi. Habis kalau aku tak taubat apa jadi? Tuan-tuan kena tengok. Allah kata apa? Innahu alimun bizatis sudur. Aku tahu dalam dadamu. Aku tahu dalam hatimu. Baik kita taubat. Kalau tak taubat pun Tuhan tahu dalam hati kita. Jadi buat apa kita nak buat apa? Taubatlah. Tapi taubat biarlah bersembunyi. Jangan duk cerita kepada orang kita bertaubat. Saya dulu jahiliyah. Jahiliyah. Sekarang ni sudah jadi orang baik. Lah. Cerita dengan Tuhan cukup. Yang keempat, fi qauli ta'ala yakhtim ala qalbik. Allah kata kalau betul aku cok atas hatimu. Anna taba' ala qalbi uqubah. Ingat baik. Allah Ta'ala cok atas hati manusia itu, itulah merupakan satu uqubah, satu bala bencana. Kalau dia cok atas benda tak baiklah, tapi kalau Allah Ta'ala cok mana seal, tutup dengan benda baik. Alhamdulillah. Ada orang ni Masya Allah suka sungguh ibadat, suka buat kebajikan, baik dengan orang. Itu Tuhan tak ada hati dia tu begitu. Ada orang hati bolak-balik, pagi baik, petang tak baik. Karena itu Allah Ta'ala, Nabi kita ajar kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ingatkan, ya Allah ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap hati ke atas agamamu. Ini hadis rawahu At-Tirmizi wa Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang baik. Ada lagi doa Nabi, Allahumma musarrifal qulub. Musarrif dengan muqallib ya. Tapi Allah yang berkuasa ke atas hati manusia. Sarrif qulubana. Allah Ta'ala, palingkan hati kami untuk melakukan ketaatan. Ini doa-doa yang perlu kita, biarlah Allah Ta'ala cop atas hati kita, suka kebaikan, iman, taat, ikut sunnah, itulah hati kita. Jangan kita tukar benda lain. Kalau tukar benda lain tak ada faedah kita hidup apa atas dunia ni. Ya musarrifal qulub. Hadis ini rawahu Muslim. Kita kata alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada berapa dah kita?
4 dah. Yang keempat. Yang keempat tulis para pelajar, yang keempat babul ibadat wad diyanat at-taqwa. Pintu-pintu, tengok dah ayat Quran, am lahum syuraka'u syara'u lahum. Adakah mereka ada sekutu nak buat undang-undang lain daripada Allah? Maka di sini ulama mengatakan bahawa pintu ibadat, pintu beragama, nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mesti ikut Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut orang, jangan ikut main orang. Kalau tidak kita jumpa pelik-pelik atas dunia ni. Nah, Allah, hak Nabi aja tak apa nak buat. Hak zikir kita nak contoh simple, sangat-sangat mudah. Selepas solat witir, Nabi ajar baca apa? Lepas solat witir, salam. Subhanal Malikil Quddus. Tuan-tuan dan puan-puan, hak duk semaya witir, berapa buah tepat semaya witir? Bunyi ke tak bunyi zikir ni? Jarang berbunyi. Hak bunyinya hasbi rabbi bunyi. Macam-macam zikir yang ada, tapi kenapa hak Nabi ajar tertinggal? Sebab itulah kita duk kempen para jemaah sekalian. Ini dalam kitab kita ni Perisai Muslim, macam-macam zikir hak Nabi kita ajar ada kat sini. Dia kata perisai mana pula tu? Hak lama pun ada. Jangan bimbang dah. Ni hak lama ni. Ni ada hak baru pula ni. Comel sikit. Kita ni duk reka cerita nak mempercomelkan buku-buku ni, hak zikir Nabi ni, supaya tuan-tuan jadi rasa comel, rasa semangat nak ibadat. Hak Nabi ajar tak saya buat, benda simple je. Sama kat zikir lepas solat. Allahu Akbar. Mari kita ambil apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga bahayanya mentaati pemimpin-pemimpin, ketua-ketua dalam masalah mengharamkan dan menghalalkan. Benda hak Tuhan haram dia pergi halal. Kita sokong dia. La. Benda yang Tuhan haram dia, yang Tuhan halal dia haramkan. Kita sokong. La, jangan sokong. Itu dia panggil ittakhazu. Allah kata apa? Mereka menjadikan pendeta-pendeta dia tu Tuhan lain daripada Allah. Dianggap sebagai Tuhan lain daripada Allah. Baiklah kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cara yang diajar oleh orang lain dengan yang direka-reka dalam perkara ibadat. Kita kata ini cukup berbahaya, cukup berbahaya. Baik, kita tutup dengan yang kelima. Allah kata apa? Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tak minta bayaran daripada dakwah aku ni. Ini bukan Nabi saja ni. Banyak sekali banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang Nabi-Nabi semuanya kata, aku tak minta upah, tak minta upah, tak minta upah. Maka ayat ini dalil ala anna fi sajayal bashar, dalil bahawa manusia ni sifat semula jadi manusia tak suka, benci dia kalau orang nak bagi nasihat minta duit dirham. Bahkan puak-puak jahiliyah pun marah kalau orang beri nasihat minta upah. Ayat ini sentak kepada kita para pendakwah, jangan kuat sangat minta upah ni. Hari ni dulu dia tak masyhur, tak apa. Ustaz nak ajak ceramah, boleh. Tengok tarikh kosong bila, pergi. Orang bagi 100, 200, alhamdulillah. Lepas duit minyak, lepas bayar tol, boleh buat beli susu anak, boleh buat beli makan, kita kata alhamdulillah. Tapi bila masyhur, orang yang sama telefon, oh ustaz, maaf sorry, kena cakap dengan PA saya. Bila boleh PA, ni surau ni nak bayar berapa ke ustaznya nak panggil ni? Biasa dulu kita beli 200, sekarang 2000. Mula letak harga dah. Tengok. Dia kata sajayal bashar. Manusia yang waras benci kepada pendakwah-pendakwah yang mengenakan bayaran yang melampau-lampau, yang pelik-pelik. Bahkan dia kata orang jahiliyah pun dalam bab nasihat tak minta upah. Tak kalah kita pendakwah yang nak agama ni minta upah, kita kata berat. Kita boleh terima lah. Tambang mari jauh, hotel, minyak kereta, minyak kapal terbang, itu boleh terima. Oh, tak mahal ustaz, kami kena kenapa panggil yang jauh? Sebab tu orang kalau telefon saya mesej saya, ustaz nak ajak ceramah. Kata mana?
Dia sebut sini-sini. Kata saya duduk di Kelantan. Oh, dia apa kalau duduk Kelantan tak maulah kata. Banyak belanja ni. Ha? Ustaz tempatan ramai dekat-dekat. Boleh. Kenapa dia panggil hak jauh? Bila panggil jauh kita akan terbeban. Itu hak terbeban tu kalau tak minta, hak minta pula, hak PA pula. Oh, lagi dahsyat. Baiklah kita muhasabah. PA ni janganlah teruk sangat. Oh dulu tak ada PA, saya buat sendiri. Sekarang ni nak bayar PA lagi, nak bayar pejabat lagi, nak macam-macam dia punya. Nak buat poster lagi apa benda. Poster tu orang masjid lah buat free je. Cakap banyak tak gunalah. Yang pentingnya kita sama muhasabah. Jangan ambil upah dalam kerja-kerja dakwah. Tapi tak salah lah kita ambil duit minyak. Ambil apa ni. Ialah sekadar yang berpada-pada lah, berpatutan. 5 jam kita mengembara. Nah, takkanlah orang bagi RM50 je. Minyak lagi, pemandu. Jadi kena timbang tara lah. Penganjur pun kena fikir. Lebih-lebih lagi para pendakwah lagi berfikir. Jangan letak harga yang mahal-mahal. Sebab bukan itu cara kita nak berdakwah. Kecuali kita gitu semua. Lepas kita bayar RM5,000 ni, orang kampung ni penuh masjid hari-hari. Orang Kelantan kata, ngapuh puas hati. Ni, malam tu ya penuh masjidnya. Esok tak ada juga. Sama juga. Dia kata okey lah, malam tu penuh masjid, tabung derma okey, lepaslah bayar ustaz. Kita kata bukan itu. Dakwah kita ni nak ajak orang kepada Islam, kepada beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, tamat kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.